Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mempengerusikan persidangan khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengira Anak Puteri Haji Majidah Nurul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat mempengerusikan persidangan khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Persidangan khas berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penasihat Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Pengerusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Timbalan Pengerusi 1 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Timbalan Pengerusi 2 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, dan Dulan Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sabul Mal, Pengiran Muda Haji Jafri Bolkiah, Timbalan Pengerusi 3 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadi Raja Sabul Karim, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penolong pengerusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat terdiri daripada Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pihin-pihin menteri. Majlis Mesyuarat Adat Istiadat antara lain bertanggungjawab mengawasi perkembangan adat istiadat dari semasa ke semasa dan mengambil inisiatif yang bersesuaian dan memastikan pelaksanaan adat istiadat yang sempurna berdasarkan prinsip memelihara keaslian serta keutuhannya. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Majidah Nurul Bolkiah, binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran bagi 96 murid darjah 6 Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, bangunan kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara.
Antara peserta khatam, cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Amat Mulia Pengira Anak Raihanah Hanaul Bolkiah binti Pengira Anak Khairul Khalil. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti bacaan surah Ad-Duha oleh para peserta khatam. Para peserta terdiri daripada 48 murid lelaki dan 48 murid perempuan Darjah 6 Sekolah Ugama Yayasan. Sudut Bacaan Republik Korea diharap menjadi platform bagi mendalami pengetahuan mengenai keindahan dan pandangan mengenai negara berkenaan. Melalui pertukaran idea dan pengalaman, ia diharap akan membolehkan pembaca menghargai kepelbagaian budaya serta mengukuhkan hubungan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Perkara itu dinyatakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara ini semasa majlis penyerahan sumbangan buku dan pelancaran sudut bacaan Korea di Perpustakaan Universiti Teknologi Brunei UTB petang tadi. Tuan Yang Terutama King Sung Yun dalam ucapannya juga menjelaskan pendidikan adalah tonggak utama kerjasama antara dua negara dan kedua-dua pihak menghargai kepentingan usaha memperkasa minda golongan muda dan menyediakan alat yang diperlukan dalam membentuk masa hadapan yang lebih baik. Terdahulu dalam ucapan Datin Paduka Profesor Dr. Odeng Haji Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, sumbangan buku dan penubuhan sudut bacaan itu bertindak sebagai pemangkin bagi mempromosikan kefahaman berbilang budaya serta pertumbuhan intelek. 160 buah buku dan media budaya dan pendidikan disumbangkan oleh Kedutaan Republik Korea. Sebilangan besar jemaah haji negara Brunei Darussalam kini berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Perkembangan di Tanah Suci. Sebilang besar jemaah haji negara Brunei Darussalam kini berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jemaah haji negara bertolak dari kota suci Madinah secara berperingkat. Kumpulan pertama jemaah haji iaitu jemaah yang mengikuti pakej syarikat Al-Hijrah, syarikat Titian, syarikat Darussalam Services, syarikat At-Taqwa dan syarikat SCA bertolak meninggalkan Madinah kemarin. Manakala kumpulan kedua pula iaitu jemaah yang mengikuti pakej syarikat Darussalam Services akan bertolak ke Mekah esok. Kumpulan pertama jemaah haji negara yang mengikuti pakej syarikat Darussalam Services tiba di Mekah pukul 2.50 petang. Sementara itu, jemaah haji bagi pakej syarikat Al-Hijrah selamat tiba di kota suci Mekah pukul 4.30 petang. Jemaah haji bagi pakej syarikat At-Taqwa pula selamat tiba di kota suci Mekah pukul 4 petang. Manakala jemaah haji bagi pakej syarikat SCA selamat tiba di kota suci Mekah pada 11 malam waktu setempat. Keluarga yang ada di Brunei, kami semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah lah, sepanjang perjalanan ada jemaah yang juga menuntun di kami sama-sama bertalbiyah, membaca doa yang dihaskan. Alhamdulillah kami sampai di sini dan kami mohon doa daripada ahli keluarga yang ada di Brunei. Alhamdulillah kami telah sampai ke kota suci Mekah dan doakan kami mendapat haji yang mabrur. Doakan dari sanak saudara di Brunei, semoga kami akan dapat membuat ibadah haji dengan sempurna dan diterima Allah juga.
selepas salat fardu Isya nanti mereka akan meneruskan untuk mengerjakan umrah sebelum jemaah-jemaah meninggalkan pakaian ihram. Kami minta doakanlah semua orang-orang di Brunei untuk dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Rasa bersyukur kepada Allah yang telah dipilih untuk mendapat mengerjakan haji pada tahun ini. Menderma darah merangsang pengeluaran sel darah baharu, mengekalkan kecergasan dan penderma menjadi lebih produktif dalam melakukan kerja. Menurut Ketua Penyela Tabung Darah, Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengenalan Anak Soleha, menderma darah bukan hanya dapat membantu pesakit yang memerlukan, tetapi juga dapat menjaga kesihatan penderma. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut pada setiap 14 Jun, Berita Perdana malam ini membawakan laporan mengenai kebaikan dan manfaat menderma darah. Hazimah Jalil seterusnya melaporkan. Menderma darah merupakan amalan mulia lagi terpuji dan mampu membantu menyelamatkan orang lain. Bukan itu sahaja, menderma darah juga dapat mengurangkan risiko serangan penyakit jantung dan dapat mengurangkan kalori di dalam badan. Setiap kali bis kita menderma darah, kesihatan tanya itu akan dipantau oleh doktor. Di mana setiap kali pendermaan itu, our doktor akan mencek bis kita sebelum menderma tu. Bis kita punya blood pressure, degupan jantung bis kita, semua kandungan darah, hemoglobin. Jadi selepas menderma pula, bis kita dinasihati tidak melakukan kerja berat seperti exercise dan sebagainya 24 jam selepas pendermaan darah, dan banyakkan minum air, dan juga pastikan selepas menderma tu kalau bis kita merasa lamah badan apa dan sebagainya, bawa berehatlah. Dan bis kita hanya boleh menderma selepas 56 hari. Pendermaan darah adalah penting untuk pesakit yang berada di dalam pelbagai situasi termasuk pembedahan, pemindahan dan penyakit kronik. Sebelum diberikan kepada pesakit, darah penderma akan diuji di makmal terlebih dahulu bagi pengesanan awal sebarang jangkitan atau masalah lain. Selepas pendermaan darah tu, darah bis kita tu akan kami tapisah dengan melalui proses screening, di mana darah tersebut kami screening satu penyakit berjangkit, kedua jenis darah dan juga antibody. Jadi kalau semua tu sudah nyerang tani clear result-nya, tidak ada masalah, barulah darah tu boleh digunakan oleh pesakit. Jadi di sini kami memastikan keselamatan darah tu untuk pesakit ini terjamin. Hari Penderma Darah Sedunia merupakan satu platform untuk memberikan penghargaan kepada penderma-penderma darah sedunia di atas sumbangan mereka yang sangat bermakna kepada masyarakat. Laporan Hazimah Jalil untuk RTB. Apakah yang menjadi tarikan di sesuatu acara yang boleh memeriahkan dan menceriakan lagi acara berkenaan? Ingin mengetahuinya, kita ikuti laporan Muhammad Daud Haji Tua. Sama ada untuk majlis perkahwinan, pertunangan, hari jadi, makan malam atau apa sahaja majlis sosial, foto booth adalah satu cara yang amat menarik untuk menghiburkan tetamu auda. Menjadi penyiri majlis, foto booth membolehkan rakan, sanak saudara dan para tetamu berkumpul untuk gambar mereka diambil dengan cara yang menyeronokkan. Salah seorang belia tempatan memberanikan diri berkecimpung dalam perusahaan ini, photobooth.pn. Awang Haji Yus Rizam bin Haji Abdul Tahir memulakan perusahaan tersebut kira-kira 2 ke 3 tahun yang lalu. Kenapa dimulakan bisnes ini? Pasal minat. Ya, saya dulu masa melihat orang bergambar itu kan, saya ada buat family sendiri, melihat orang happy dan iskikan bergambar itu, so aku fikirkan kenapa indah kan bukakan untuk orang ramai. So alhamdulillah masa bekerja pun happy juga pasal orang sentiasa senyum bergambar, ketawa-ketawa, catching time. Ya ada kan 3, 2, 1, 5 second, orang sentiasa ketawa berabut. Latar belakang serta props yang disediakan sudah pasti membuatkan para tamu teruja dan berbaris untuk turut serta. Semua kegembiraan di depan foto booth tidak terbuang begitu sahaja. Semuanya didokumentkan bukan saja dalam salinan lembut tetapi juga dicetak sebagai foto. Masa ini aksesnya very senang. Apa saja question yang kita ada, tutorial banyak ada YouTube apa. Tinggal kita research apa yang kita minat, tinggal buatlah saja. Masa ini ilmu itu di mana-mana sudah. Tinggal di-execute saja. Harapan untuk foto booth ini berkembang lagi
dan dapat menginspirasikan anak-anak muda nanti untuk membuka bisnes-bisnes sendiri. Gambar dari photobooth menjadi cenderamata untuk tetamu dan juga tuan rumah. Ia merakamkan detik-detik manis majlis dan para tetamu serta tuan rumah dapat menyimpan gambar yang terhasil sebagai kenang-kenangan. Muhammad Tarhaji Tua melaporkan untuk Berita RTV. Perkembangan pelaksanaan dan pencapaian wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022 dikongsikan dalam laporan wawasan Brunei 2035. Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC meneruskan jerayawara mengenai kesedaran penyelesaian pertikai alternatif ADR di daerah Temburong. Antara perkongsian semasa taklimat mengenai mekanisme ADR dan kaedah yang dapat memudahkan penyelesaian dengan cepat dengan kos berpatutan. Jerayawara Sumpah bertujuan mempromosikan penggunaan penyelesaian pertikaian secara alternatif. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 13 peserta yang menjuarai pertandingan kemahiran baru-baru ini akan ke Singapura pada 20 Julai ini bagi mewakili negara dalam pertandingan WorldSkills ASEAN 2023. Sehubungan itu, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE mengukayahkan satu inisiatif program khusus iaitu program Team Building. Pertandingan WorldSkills ASEAN 2023 akan diadakan pada 23 Julai ini. Sebagai persiapan, para peserta menjalani latihan dalam bidang kemahiran masing-masing secara intensif sejak awal tahun ini. Ia bertujuan untuk memupung komunikasi yang baik dan saling tolong-menolong dalam menghadapi masalah, membentuk kesefahaman antara para peserta dan membina budaya kreatif dan inovasi. Para peserta terdiri daripada para pelajar IBTE, Politeknik Brunei dan Pusat Pembangunan Belia. Sentiasa membuat endurance training untuk kami punya student. So every week kami ada basically dalam CCA. I do my research in Brunei. Takes enough rest mentally and physically. About engineering drawing, and at home ada kena suruh practice, which is kami set time and then buat benda tu sampai siap. Minta support from my family, sama thank you for my teacher, non-stop supporting me, selalu bagi semangat. Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei Darmuara bersama Agensi Penguatkuasa Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Kastam dan Eksas Diraja melaksanakan operasi bersih di kawasan rumah pekerja di Kampung Selam Bigar. Hasil dari operasi berkenaan, 2 individu warga asing ditahan oleh Jabatan Kastam dan Eksas Diraja kerana disyaki memiliki beberapa paket rokok di bawah kesalahan Perintah Eksais 2006. Manakala 9 individu warga asing ditahan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Sementara itu, 13 individu warga asing juga dikenakan kompaun oleh Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei Darmuara atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021. Seorang warga negara Malaysia didenda lebih RM12,000 atau 12 bulan penjara oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait kerana melanggar Perintah Eksais 2006.
Chung Kechai, 20 tahun ditahan pada 13 Jun lalu oleh bahagian penguatkuasa Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di pos kawalan Sungai Tujuh kerana memiliki 16 kartun rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan. Kontingen Thailand berjaya merangkul 3 pingat emas dalam perlawanan peringkat akhir bagi acara berpasukan dalam kejohanan pingpong Belia Asia Tenggara 2023. Penyampaian pingat berlangsung di Kompleks Sukan Tutong semalam. Pasukan Thailand membolok pingat emas dalam acara pingpong berpasukan perempuan bawah 15 tahun, acara berpasukan lelaki bawah 15 tahun dan berpasukan perempuan bawah 19 tahun. Sementara pingat emas dalam acara berpasukan lelaki bawah 19 tahun dirangkul oleh Indonesia. Antara yang menyampaikan pingat, Dayang Zainab binti Haji Mursidi, pengarah pembangunan belia dan sukan. Kejohanan akan diteruskan lagi Ahad ini bagi kategori perseorangan dan beregu di tempat yang sama. Liga Futsal Brunei 2023 diteruskan semalam menyaksikan Kasuka Ar-Rauda menang ke atas DDTFT. Perlawanan berlangsung di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Sementara itu, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MS-ABDB menundukkan PES 42. MS-ABDB kini menduduki tangga kedua Liga mengumpul 45 mata dari 10 perlawanan, manakala PES menghuni tangga ke-6 dengan 11 mata. Dalam perlawanan lain, Kasuka Ar-Rauda menumpaskan DDTFT dengan jaringan 11-3. Dengan kemenangan ini, Kasuka Ar-Rauda mengumpul 61 mata.